Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berterima kasih kepada semua ahli parlimen dari blok kerajaan yang menyokong rang undang-undang perbekalan belanjawan 2021 sehingga menyaksikan ia diluluskan di Dewan Rakyat pada Selasa. Menerusi perkongsian di Facebook rasminya, Muhyiddin turut menyatakan sokongan ini membuktikan Kerajaan Perikatan Nasional PN sentiasa mengambil kira kebajikan, keselamatan nyawa, kesejahteraan hidup rakyat serta pemulihan ekonomi negara. Baik, untuk membincangkan berkenaan langkah susulan dan pelaksanaan, kita bersama pakar ekonomi Datuk Dr. Madeline Bermah. Selamat pagi, Datuk. Selamat pagi, apa khabar? Baik, Datuk. Datuk, kita melihat kini belanjawan telah diluluskan di Dewan Rakyat. Apa 3 perkara utama untuk pastikan belanjawan ini dapat dilaksanakan dengan adil? Okey, terima kasih ya. Saya tertarik sebab selama ini jarang kita mendengar orang begitu begitu prihatin tentang belanjawan ya. Tapi saya rasa dengan adanya media sosial dan sebagainya, kita melihat ya kesedaran rakyat Malaysia itu begitu tinggi sekali. Ramai yang menunggu-nunggu tentang tarikh belanjawan ini akan dilancarkan dan sebagainya. Okey. Ada beberapa perkara yang perlu kita beri perhatian ya. Yang pertama ialah kita tahu bahawa bajet ini ada 3 peringkat yang perlu dilalui. Kita kata bacaan pertama tajuk dia dan bacaan kedua ada pengundian dan seterusnya dibawa ke peringkat jawatankuasa, dan semalam kita mendengar bahawa bajet ini telah supply bill ataupun rang undang-undang ya bekalan ini sudah pun diluluskan. Jadi kelulusan ini sangat penting walaupun hanya dengan perbezaan satu undi, sebab ini akan membolehkan ya bajet ini nanti ataupun ia akan dijadikan sebagai disebut sebagai bajet. Mula-mula dia akan disebut sebagai supply bill ataupun rang undang-undang dan seterusnya nanti yang akan diluluskan sebagai bajet. Kita mendengar dengan begitu rapi sekali ataupun dengan tekun sekali semasa Yang Berhormat Menteri Keuangan membentangkan bajetnya pada penghujung bulan November dulu ya. Kita dengan begitu tekun sekali mendengar belanjawan yang nak dibelanjakan, hasil kerajaan dan sebagainya. Jadi pentingnya bila bajet ini rang undang-undang ini telah ia akan dibawa ke peringkat yang satu lagi yang ke atas, iaitu di Dewan dekat negara So di mana ia akan biasanya akan diluluskan dan baru ia boleh dilancarkan pada tahun depan. Penting sangat ia dilancarkan ataupun dibelanjakan sebab kita tahu ya COVID-19 ini telah meninggalkan kesan yang begitu mendalam terhadap masyarakat kita. Satu, terhadap masyarakat, kedua terhadap perniagaan, dan yang ketiga kepada ekonomi. Jadi kalau bajet ini dilewat-lewatkan, maka ia akan meninggalkan kesan, iaitu dalam ekonomi. Mengapa bajet ini penting diluluskan ya? Satu yang kita gelar sebagai di sinilah kerajaan berbelanja ya. Kita ada 2 bahagian ya. Satu yang kita gelar sebagai dasar fiskal, satu ialah dasar monetary. Dasar monetary ini diuruskan oleh Bank Negara. Yang dasar fiskal yang kita dengar suntikan yang banyak kita dengar ya, ada 4 ke 5 ke, saya pun dah tak ingat dah, banyak sangat ni. Di mana kita mendengar lebih 305 bilion diperuntukkan untuk membantu memulihkan ekonomi kita, memulihkan perniagaan, memulihkan kehidupan rakyat kita. Jadi suntikan ini sangat penting. Ia akan mewujudkan apa yang kami ekonomi gelar sebagai kesan pengganda. Maksudnya setiap RM1 yang dibelanjakan, dia tertakluk kepada keupayaan pengganda ini, ia boleh menghasilkan ataupun mewujudkan pertumbuhan dalam keluaran dalam negara kasar. Dan ini dilakukan melalui perbelanjaan. Maknanya bila kerajaan membelanja duit memperuntukkan, meluluskan belanjawan tadi dengan berbagai peruntukan diberikan kepada kementerian untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesihatan dan sebagainya, maka ia akan meningkatkan perbelanjaan sama ada di peringkat institusi itu ataupun di peringkat individu. So kita rakyat Malaysia, disposable income, pendapatan apa yang kita gelar sebagai pendapatan boleh guna ini akan meningkat. Bila boleh meningkat, kita boleh berbelanja. Bila kita berbelanja, maka kita membeli barang di kedai-kedai. Dan ini menyebabkan ekonomi akan akan menyebabkan pengganda, mewujudkan yang mencetuskan ekonomi. So ini akan membawa peningkatan dalam keluaran dalam negara kasar. Jadi lagi lambat bajet diluluskan ataupun perbelanjaan ini dibelanjakan, maka ini akan melambatkan sedikit usaha ke arah membaik pulih ekonomi kita. Itu saja dulu.
Ya, Datuk, kita nak sentuh mengenai sektor pelancongan. Dalam laporan laksana terkini pembiayaan sektor pelancongan penjana dengan jumlah peruntukan sejumlah 1 bilion ringgit telah diluluskan 46, yang telah diluluskan adalah 46.2 juta ringgit. Ada pakar melaporkan ini kerana perniagaan kuatir untuk pohon kerana sukar untuk tentukan sama ada perniagaan itu boleh berjalan atau tidak. Menurut Datuk sendiri, pelaksanaan yang bagaimana yang boleh ditambah baik untuk pelancongan dan sektor lain? Kalau kita lihat bajet ini, saya kaitkan lagi dengan bajet di mana kita sekarang bersifat bersasar maknanya bukan hanyalah sektor-sektor yang betul-betul terjejas memang diberi keutamaan kalau kita tengok dan juga sektor terjejas khususnya tadilah ada disebut tadi itu pelancongan, sebab kita mendapat kalau kita lihat sebelum berlakunya COVID memang negara kita mendapat hasil yang tinggi daripada pelancongan, dan pelancongan ini bukan saja pelancongan ke pulau-pulau datang ke negeri sini, dia juga ada berkait rapat dengan kalau kita tengok educational tourism, tourism ataupun pelancongan dari segi pendidikan. Kita mendapat ramai pelajar daripada luar negara. Kedua, kita juga mendapat pelancongan yang kita kaitkan sebagai health tourism, iaitu ramai yang datang ke negara kita untuk mendapat rawatan, khusus daripada negara jiran kita. Jadi bila berlakunya COVID ini, segala bentuk perjalanan dan sempadan semua disekat. Jadi semua ini tidak boleh berlaku. Jadi apa peruntukan yang diberikan ini saya rasa memang sesuatu yang wajar, dan kalau boleh saya lebih menyarankan lebih banyak lagi injection, bukan injection itu ingat injection ni pula. Maksudnya fiscal injection ini peruntukan kewangan diberikan tapi bersifat bersasar kepada sektor dan juga perniagaan-perniagaan yang satu yang berkeupayaan untuk menjana pertumbuhan ekonomi melalui peluang pekerjaan, kedua ialah melalui hasil mereka. Okey, balik kepada cerita yang saya kata tadi selain daripada bantuan kewangan tadi, saya juga perlu saya mencadangkan supaya kita ada di setengah-setengah negara ini surah memperkenalkan apa dia gelar sebagai bubble. Bubble maksudnya kita masih boleh menjemput ataupun menggalakkan pelajar-pelajar asing ini datang yang sudah mendaftar di negara kita supaya dia datang ke sini, tapi mereka ini perlu diletak dalam bubble dalam bahasa Melayu tak apalah, bubble maknanya mereka ini dikelompokkan. Mungkin dia tidak boleh sesuka hati dia berlegar dalam kampus, tetapi mereka boleh duduk dalam satu tempat di mana urusan testing, ujian untuk swab dia, memastikan pengawalan boleh dilakukan. Mungkin pelajar tahun 1 fakulti ekonomi, dia orang duduk dalam satu tempat, dia tak boleh lagi bergerak pergi ke library dan sebagainya. Tetapi banyak negara sudah mula mengamalkan ini, iaitu dia panggilnya bubble. So mungkin juga kita boleh lakukan untuk pelancong, mana semua pelancong yang datang kita pastikan yang high income inilah yang dari negara-negara yang berpendapatan tinggi, mereka ini suka ke tempat-tempat yang betul-betul macam alam sekitar yang begitu baik. So bagi mereka ini kita rasa kita boleh bawa mereka balik, tetapi dalam keadaan norma baru dan kita boleh menarik mereka. Yang kita khawatir jangan yang terlalu ramai ni, yang terlalu ramai tapi hasilnya maksudnya dia tidak membawa pulangan yang tinggi, tetapi kita terpaksa mengawal je. Macam contoh dia orang akan berkeliaran dan di sini ini akan menimbulkan sedikit masalah. So konsep bubble ini sudah mula difikirkan bagi pendidikan. So saya mungkin rasa dalam pelancongan juga boleh difikirkan. Ini saya biarkan untuk saya yakin Kementerian Pelancongan kita YB Datuk Seri Nancy sudah pun memikirkan dengan rakan-rakannya. Tetapi saya rasa yang saya rasa kerajaan memang sudah memikirkan perkara ini. Ya Datuk. Kita sekarang juga dapat saksikan kaitan ekonomi dan politik yang sangat mendalam, terutama selepas Fitch Ratings lapor situasi politik beri kesan kepada penarafan. Bagaimana pemimpin harus tumpukan kepada perekonomian rakyat dan imbangi proses demokrasi ini, Datuk? Okey, kenapa kita banyak bising pasal politik sekarang ialah mungkin proses kita lihat terlalu kuat sangat peralihan kuasa. Kalau kita tengok di negeri Perak yang baru-baru ini sampai raja sampai memberi titah bahawa
sudah 3 kali bertukar dan sebagainya. Bagi saya di satu pihak memang ini satu usaha yang baik sebab kita melihat proses demokrasi. Ramai orang berkata ini adalah manifestasi demokrasi. Tapi ada juga yang mengatakan terlalu sangat berpolitik, dia memang akan meninggalkan kesan kepada ekonomi. Memang ramai kami ahli ekonomi khawatir sebab kedudukan negara ini dari segi politik ketidaktentuan ini, kalau ini digambarkan sebagai ketidaktentuan, ia akan meninggalkan kesan dari segi, sebab kita ni ekonomi terbuka Maksudnya ekonomi terbuka ialah kita masih bergantung pada satu pelaburan asing, kedua kita masih lagi bergantung kepada perdagangan, ekspor, import dan sebagainya. Jadi dua sektor ini ada juga pertukaran mata wang kita. Jadi perkara-perkara ini, kalau rating ini sangat penting penarafan ini sangat penting walaupun ada orang mengatakan dia tidak penting sebab dia menentukan bagaimana bila rating ini ditetapkan pada satu markah. Contoh, kita sudah di downgrade sedikit kepada BBB dulu mungkin A dan A tolak, maka ini memberi gambaran kepada pelabur asing dan juga mereka yang nak berdagang dengan kita. Dia kata bila dia tengok rating ni rendah, maka dia kata mungkin ketidakstabilan ini akan menjejas pelaburan saya. Saya nak melabur 10 bilion. So tapi dia kata sebabkan ketidaktentuan ini, maka seperti yang digambarkan oleh rating. That's why rating ini sangat penting So jadi bagi saya apa yang saya mengharapkan agar parti politik kita ataupun ahli-ahli politik kita, pemimpin-pemimpin kita memberi perhatian yang serius supaya tidak terlalu banyak ketidaktentuan dalam politik, dan juga begitu juga sama ada parti kerajaan ataupun parti blok pembangkang. Biar kita benarkan apa kata orang debat politik ataupun di parlimen kita itu sesuatu yang sihat, tetapi jangan dia sampai ke akar umbi sehingga menyebabkan bukan saja COVID lockdown, tetapi menyebabkan semua benda tidak boleh berjalan sebab sekadar hanya untuk menjatuhkan. Tak kisahlah bila idea tu bagus, disebabkan di satu pihak yang lain tidak bersetuju, maka kita berhabis-habisan sehingga sesuatu idea yang baik terpaksa ditangguhkan, terpaksa didebat, dan ini akan maka menjejaskan keupayaan ekonomi kita untuk pulih dalam masa yang terbaik. Sebab kita mensasarkan ekonomi yang pertumbuhan yang tinggi tahun depan Okey. Baik Datuk, terima kasih untuk ulasan itu. Itu tadi pakar ekonomi Datuk Dr. Madeline Burma yang membincangkan berkenaan langkah susulan dan pelaksanaan usai daripada kelulusan Belanjawan 2021.